حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله.
كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Suluk Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Suluk Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Suluk Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi teman-teman daripada Surau Al-Islah, Kota Seri Emas, Nilai Negeri Sembilan, yang dimuliakan teman-teman yang menganjurkan majlis ini, Puan Rohani Hamdan bersama dengan sahabat-sahabat dan juga saudara dan saudari, teman-teman
yang bersama-sama kita pada majlis ini bukan hanya wanita saja. Tuan-tuan ini bukan muslimah saja ya. Muslimin pun terlibat sama sebab yang kita nak cerita ni tajuk dia tuan-tuan ialah keluarga impianku. Keluarga impianku. Maknanya semua orang tuan-tuan. Tajuk ini sesuai untuk orang di timur, di barat, di utara, di selatan, di mana juga. Orang kulit hitam pun sesuai tajuk ini, orang kulit putih pun sesuai tajuk ini, orang kulit coklat pun sesuai tajuk ini. Tuan-tuan dan puan. Jadi sebab itu, dan anak-anak, terutamanya mereka yang sudah balik, umur 13 tahun sampai 18 tahun pun relevan sangat tajuk ini. 18 menjelang ke 20 pun relevan, yang namanya remaja, yang namanya pemuda, dan yang dewasa. Daripada 25 sampai 40 tahun pun relevan. Dan yang sudah masuk ke alam post dewasa, 40 tahun sampai ke 60 tahun. Dan juga warga tua, warga emas macam saya ni, warga dah bukan saja warga emas lagi tuan-tuan. Warga yang sudah kata orang, tak tahulah, dah rapuh dah dalam hidup ini. Hanya menunggu kedatangan malakal maut saja untuk mencabut nyawa saya dan nyawa teman-teman yang sebaris umur dengan saya. Tuan-tuan dan puan majlis sekalian, alhamdulillah kita mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Puan Rohani dan Hamdan dan teman-temannya. Dia tak suka disebut namanya. Tapi saya kena sebut namanya sebab inisiatifnya adalah daripada beliau, cadangannya daripada beliau. Dan bersama-sama dengan teman-teman masih ada jawatan kuasa yang membincangkannya, tuan-tuan dan puan. Hingga kita dapat bersiaran bersama-sama. Kita mula ni lewat dalam masa 6 minit kita lewat tuan-tuan. Ada sikit masalah teknikal. Kalau ada di antara teman-teman yang tak dapat masuk, senang saja tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Facebook, pergi FB page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Pergi FB page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. InsyaAllah sehingga ni kita sudah bersiaran 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Daripada bulan Januari, bulan Februari, tahun dulu lagi tuan-tuan dan puan, kita sudah bersiaran. Dan nampaknya tidak ada yang menghadapi masalah bila pergi kepada FB page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Jadi pagi ini tuan-tuan kita bersiaran, alhamdulillah, dengan kerjasama Jawatan Kuasa Muslimat dan Muslimin Sarawak Al-Islah, Kota Seri Emas, tuan-tuan, Nilai Negeri Sembilan. Dan kita harap tuan-tuan dan puan ramai lagi. Kita hendak tuan-tuan siapa juga yang menyaksikan program ini di mana juga anda berada, di Brunei, di Singapura, di Indonesia, Selatan Thailand, di Sabah Sarawak, di Malaysia, di Kuala Lumpur, di Perlis, di mana-mana pun, insya-Allah kita boleh hadirkan tuan-tuan dan puan persatuan-persatuan, jabatan-jabatan, syarikat-syarikat, misalnya persatuan-persatuan, rumah ngaji dan sebagainya. Kalau nak adakan program seperti ini, insya-Allah tuan-tuan, kami di Yayasan Sabah sentiasa bersedia dan kita ada barisan ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah, doktor-doktor dan profesor-profesor yang boleh bercerita mengenai keluarga dan lain-lain perkara tuan-tuan dan puan untuk kepentingan bersama atas nama dakwah. Kita buat program ini atas nama dakwah. Tidak ada tujuan yang kedua, tidak ada tujuan yang ketiga, dan teman-teman di Surau Al-Islah pun saya merasakan mereka melakukan ini atas usaha dakwah kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian ya, tajuk kita sekali lagi tuan-tuan, tajuk kita ialah keluarga impianku. Keluarga yang menjadi impian kita. Sudah tentu tuan-tuan. Sudah tentu saya harap tuan-tuan, saya harap tiap-tiap teman-teman yang menjalani kehidupan berkeluarga ini sebelum berkeluarga, way before they even think of and implement whatever being thought of untuk menjadikan mereka sebagai suami dan isteri dan akhirnya melahirkan anak-anak, menjadikan keluarga tuan-tuan dan puan, sudah berfikir. Saya harap sudah ada fikiran itu. Fikiran apa? Bukan saja fikiran untuk berjumpa qadi dan melafazkan kabul, ijab kabul ni tuan-tuan dan puan, aku terima nikahnya si anu dengan mas kahwin sebanyak dadang tunai. Seronok tuan-tuan, sekali ucap aja, saksinya ngangguk ya, maknanya diterimalah, walaupun sekali ucapan saja sudah diterimalah sebagai suami isteri yang sah. Bukan itu saja tuan-tuan, sebab kita ni dalam kita berumah tangga ni tuan-tuan, yang pertama sekali perkahwinan antara seorang individu dengan seorang individu. Itu satu. Yang kedua, perkahwinan satu budaya dengan satu budaya yang lain. Budaya Kelantan berbeza dengan budaya Negeri Sembilan. Budaya Negeri Sembilan berbeza dengan budaya Perlis. Budaya Perlis berbeza dengan budaya Sarawak. Budaya Sarawak berbeza dengan budaya Johor. Budaya Johor berbeza dengan budaya Brunei Darussalam. Brunei Darussalam berbeza budaya dengan Fatani di selatan Thailand. Begitulah tuan-tuan dan puan ya. Jadi maknanya perkahwinan antara dua budaya. Nombor dua,
perkahwinan antara dua family. Nombor 3, individu, budaya, family. Kemudian perkahwinan antara masyarakat dengan masyarakat. Masyarakat yang kita tidak pernah kenal, tuan-tuan. Saya kahwin dengan isteri saya orang Tampin, saya orang Kuala Lumpur, orang Selangor lah, tuan-tuan. Jadi mengenal orang Tampin, orang Gemencih, Negeri Sembilan, kenal lingkungannya, kenal ayahnya, kenal pakcik-pakciknya, kenal makcik-makciknya, kenal sepupu-sepupunya. Maknanya kahwin antara keluarga dengan keluarga, tuan-tuan. Masya Allah. Jadi itulah maknanya, bila kita sebut tentang perkahwinan, rumah tangga ni, ceritanya bukan kecil para penonton. Ceritanya bukan kecil-kecil. Teman-teman muslimat, surah Al-Ikhlas, muslimin surah Ikhlas, ceritanya bukan kecil. Tajuknya kecil, tapi ceritanya besar. Tajuknya kecil, tapi agendanya besar. Tajuknya kecil, cakupannya luas. Tajuknya kecil, implikasinya besar dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, bila kita bincang tentang keluarga ni, saya dan teman-teman di Yayasan Sabahani sudah bersiaran terus-menerus, tuan-tuan. Tadi pukul 7 tadi saya bersiaran, tuan-tuan. Namanya Titisan Embun Pagi bersama dengan Ustaz Muhammad Nazri Abbas. Tadi, tuan-tuan dan puan, pagi tadi pukul 7 sampai 8 suku pagi tadi. 8 suku, tuan-tuan dan puan, kita bersiap-siap. Tuan-tuan, kita pun bersiaran pukul 9.30 dengan teman-teman muslimin dan muslimat daripada Surau Al-Islah, daripada nilai ini. Kota Seri Emas dinilai ini. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah malam ini pukul 7 saya bersiaran lagi, tuan-tuan dan puan. Pukul 7 ada, pukul 5 suku nanti ada bersiaran, dan satu lagi pukul 9 suku malam ni. Pukul 9 suku malam ni, jangan lupa, tuan-tuan, saya harap teman-teman di Kota Emas, Seri Emas ni, malam ni, tuan-tuan dan puan, pukul 9 suku malam ni, kita memaparkan Dr. Izwan Muhammad Yusof dan Ustazah Muzayyanah Hamdullah. Ustazah Muzayyanah Hamdullah. Masya Allah, tuan-tuan. Dua-dua gandingan ini, tuan-tuan, kita cerita tentang personality Muslim, Muslim personality. Siapa yang dikatakan orang yang ada syakhsiah Islam? Siapa yang dikatakan syakhsiah mukmin? Siapa yang dikatakan ada syakhsiah Islam yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang bertakwa, yang dapatkan ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa dia? Dalam in short, tuan-tuan, who are those people fall under the category of the Muslim? Who are those yang masuk dalam the Muslim? Itu yang kita nak tahu. So malam ini pukul 9 suku. Pukul 9 suku para penonton, bukan saja surau Al-Ikhlas tapi di luar surau Al-Ikhlas. Tuan-tuan dan puan, yang ini, tuan-tuan dan puan, oleh kerana menggunakan Facebook Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, satu dunia tengok, tuan-tuan. Kalau kebetulan anak kita sedang mengaji sekarang di Canberra, di Australia, atau di Sydney, atau di Auckland, di New Zealand, mereka boleh tengok secara ni real time. Macam seolah-olah mereka berada di sebelah dinding, tuan-tuan dan puan. Real time. Maknanya apa yang saya cakap, apa yang Kota Emas, Kota Seri Emas dengar, tengok anak kita di New Zealand, di Australia, di England, di Canada, di Amerika, dengar exactly real time. Tidak ada batasan masanya, tuan-tuan dan puan. Hebatnya internet. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, saya dan teman-teman di Yayasan Sabahani sedang menggunakan internet ini. Internet ini boleh digunakan banyak-banyak. Kalau yang negatif boleh. Dalamnya ada judi, dalamnya ada hiburan yang tidak terbatas, dalamnya ada pornografi. Itu internet. Dalamnya ada lucah, dalamnya berbagai-bagai, tuan-tuan, bagai-bagai. Dalamnya ada cerita mengumpat, mengata, mengeji, dalamnya ada kelakar, dalamnya ada lawak, dalamnya ada muzik, dalamnya ada bola sepak, dalamnya ada Olimpik, dalamnya ada World Cup, ada European Cup, Euro 2020, itu dalamnya, tuan-tuan dan puan. Tapi kita di Yayasan Sabah, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sokongan, dokongan orang-orang seperti teman-teman di Surau Al-Islah, insya-Allah kita bersiaran, tuan-tuan. Kita menggunakan untuk Allah. Kita menggunakan untuk Rasul. Kita menggunakan untuk agama Allah. Sebab prinsip kita, prinsip tuan-tuan, prinsip saya, prinsip anak tuan-tuan, prinsip suami, prinsip isteri, prinsip semuanya, apa dia? Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang yang beriman, tolong agama Allah, tolong agama Allah. Beri masa untuk agama Allah. Beri fikir untuk agama Allah. Beri pengorbanan untuk agama Allah. Bersedekahlah untuk agama Allah. Hidupkan institusi-institusi agama Allah. Seperti Komplek Anjung Suluh Khatimah. Yang tuan-tuan dan puan, Puan Rohani sedang mengedarkan sijil wakaf tunai. Sijil wakaf tunai. RM10, RM50, RM100. Apa gunanya?
kita nak bina satu institusi yang merupakan satu-satunya dalam dunia. This is the only institution, such an institution in the world. The only one in Asia. The only one in Malaysia. The only one in Selangor. It is to be constructed di Bukit Cerakah, di Shah Alam, Bukit Cerakah. Tanah 3.2 ekar di Bukit Cerakah. Yang kita nak bangunkan, menahan belanja antara 15 ke 20 juta ringgit. Wang tabungannya, wang dananya dapat daripada wakaf, zakat, infak, sedekah, fidyah, amal jariah, fisabilillah. Semuanya adalah syariah compliant. Jadi tuan-tuan dan puan, dermalah, tuan-tuan, dermalah. Ambillah tuan-tuan daripada Puan Rohani, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah RM10 ada, RM50 ada. Yang cantiknya, tuan-tuan, yang cantiknya, kita hendak Puan Rohani 1, Puan Rohani 2, Puan Rohani 3, Puan Rohani 4. Tuan-tuan, kita bagikan buku-buku itu, tuan-tuan edarkanlah. Inilah tuan-tuan jalan ke syurga. Tuan-tuan ni, satu dan tuan-tuan edarkan, orang ambil RM10, itulah jalan ke syurga, itulah tangga ke syurga. Itulah puncak untuk masuk ke syurga Firdaus yang disediakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, okey, balik tadi. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, yang saya nak menyebutkan poin yang ketiga ialah bila kita cerita keluarga ni, tuan-tuan, sejak saya bersiaran setahun 8 bulan dah sampai sekarang ni, saudara-saudara, kita banyak bincang. Rasa saya almost 70% dalam perbincangan kita, tuan-tuan dan puan, 7 pagi dan satu lagi 9.15 malam. 7 pagi, 9.15. Oh, tuan-tuan dapatkan. Pergi kita punya Telegram. Yang belum jadi join Telegram, join sekarang juga Telegram. Sebab dalam Telegram itu berbagai-bagai. Ayat Quran ada, hadis ada, kata ulama ada, kata-kata sakti ada, doa ada, zikir ada, video pendek. 2 minit, 3 minit, 4 minit, 5 minit. Itu videonya. Dalam bahasa Inggeris ada, dalam bahasa Melayu pun ada. Tuan-tuan, untuk kita sediakan persekitaran. Dengan Telegram ini, tuan-tuan dan saya akan hidup sampai mati persekitaran agama. This is the kind of ecosystem that we are creating supaya tuan-tuan dan saya hidup dalam persekitaran agama, mati dalam persekitaran agama, tua dalam persekitaran agama, dan mati menghadap Allah dalam persekitaran agama. Mekanismenya, vehikelnya, keinderaannya, transportnya, namanya Telegram. Pergilah tuan-tuan, linknya Anjung Husnul Khatimah. Linknya. Tuan-tuan download Telegram, download dalam telefon, lepas tu pergilah kepada linknya Anjung Husnul Khatimah. Okey tuan-tuan dan puan. Yang ketiga saya menyebutkan tadi tuan-tuan, bila disebutkan tentang keluarga ni dalam perbincangan kita selama 1 tahun 8 bulan. Tuan-tuan, apa yang kita dapat tuan-tuan ni? Hampir setiap hari. Yang pertama, anak-anak kita tuan-tuan, kesian anak-anak kita. Umur 23 tahun tak semayang lagi tuan-tuan, kesian tuan-tuan. Kesian. Saya buat summer camp 35 tahun yang menyertainya 1.2 juta. 35 tahun ke 40 tahun yang lalu tuan-tuan, summer camp. Masih ada lagi. 35 tahun dulu. Budak-budak sekolah rendah, sekolah menengah, budak universiti, budak yang bekerja, yang tidak bekerja, anak remaja. Sampailah tuan-tuan, manusia korporatnya. Kita ada program korporat namanya. Corporate Development, Corporate Management, Corporate Enhancement, Corporate Financing, Corporate Finance. Macam-macam kita buat tuan-tuan dan puan. Sama ada kerajaan atau swasta, kita buat kursus-kursus korporat. Dan kita tuan-tuan, kita buat buku kursus-kursus parenting namanya. Program keibubapaan, program keluarga. Tuan-tuan tahu kan, sampai sekarang pun ada lagi tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar Akrab kan? Akademi Keluarga Bahagia Malaysia yang saya pimpin 20 tahun yang lepas sampai sekarang ni tuan-tuan. Akademi Keluarga Bahagia Malaysia. Inilah akademi yang kita gunakan untuk mendedahkan hal-hal keluarga. Macam pagi ini, pukul 9.30 sampai pukul 10, kita lewat sikit, 10.40 tuan-tuan. Bukan 10.30 sampai 10.40. Kita lewat 6 minit tadi. Saya tak mau curi-curi sikit waktu tuan-tuan. Janji 1 jam, kita buat 1 jam insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, kita bersiaran, terus-menerus kita bersiaran mendedahkan hal keluarga. Dan sampai bila-bila pun tuan-tuan dan puan, keluarga ni relevan. Macam saya sebut awal-awal tadi. Sampai bila-bila relevan. Okey, apa yang kita dapat tuan-tuan selama 1 tahun 8 bulan ni? Tentang anak-anak ni kesian lah tuan-tuan. Tak semayang. Tak pergi masjid. Dalam musim COVID-19 ni tuan-tuan, telefon, chit-chat, chatting. Pergilah TikTok, pergilah IG, Instagram, pergilah WhatsApp, pergilah berbagai-bagai tuan-tuan. Pergilah Bigo, pergilah berbagai-bagai. Berbagai-bagai aplikasi tuan-tuan. Dan aplikasi itu seluruhnya, kebanyakannya, minta maaf,
aplikasi yang lara dan mereka hidup dalam keadaan lara. Allah, tuan-tuan. Lara. Allah mengutuk manusia yang lara, tuan-tuan. Adil lagwi mu'ridun. Dalam surah Al-Mu'minun, tuan-tuan dan puan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka tidak akan mendatangi, mengelakkan diri mereka kepada hal-hal yang lara. Lara lah, tuan-tuan. Duduk dalam bilik, pegang telefon, berjam-jam, lara. Duduk dalam bilik dengan dia punya laptopnya, tuan-tuan, pergi kepada berbagai-bagai games, tuan-tuan, dan berbagai-bagai games. Dan serangan daripada game itu adalah ada unsur-unsur judi di dalamnya. Games tu kadang-kadang, tuan-tuan, ada banyak unsur pornografi, hedonisme, pornografi, lucah. Allah. Anak kita berjam-jam dalam bilik, tuan-tuan. Laki-laki dan perempuan. Tak bercampur dengan mak, tak bercampur dengan ayah, tak tegur adik, tak tegur abang, tak tegur kakak. Bila lapar, keluar bilik, tengok tudung saji, buka, makan apa yang ada, sepah dekat situ, basuh pinggan pun tidak. Itulah anak kita. Tak maaf, tuan-tuan dan puan. Ada tak anak macam ini di rumah mana-mana pun? Ada jawabnya. Dan ada tak anak yang sudah terdidik bagus? Ada. Ada tak anak yang, tuan-tuan, saya sebut ayat yang saya baca tadi. Ayat yang kedua, saya memulakan tadi. Apa dia? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Kita hendakkan, tuan-tuan, isteri-isteri dan zuriat kita. Zuriat anak-anak ni. Menjadi apa? Qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun? Qurrata a'yun menyejukkan pandangan. Siapa yang tak nak? Tuan-tuan, anak jalan depan kita menyejukkan pandangan. Kan, memandang kita menyejukkan pandangan. Membantu kita menyejukkan pandangan. Mengkhidmati kita menyejukkan pandangan. Senyum ketawanya menyejukkan pandangan. Dia pimpin amaknya menyejukkan pandangan. Tok Wan dan Tok datang, tuan-tuan, dipimpinnya, diambilkan beg Tok Wan, persilakan ke bilik, selesakan, dengar cerita Tok Wan, tuan-tuan, raikan Tok Wan, sendukkan makanan, siapkan makanan. Itu, tuan-tuan, itu qurrata a'yun. Dengan mak dan ayah, tuan-tuan, mak nak turun. Mak boleh turun bertangga, boleh, tak ada masalah. Tapi anak-anak berebut-rebut pimpin tangan mak, seorang pimpin tangan ayah. Itu qurrata a'yun, tuan-tuan. Kita balik daripada mana-mana pun, tuan-tuan, anak-anak bergegas balik, cari, buka jebut, tuan-tuan, yang ada beg ambil beg, yang ada bakul ambil bakul, yang bagi-bagi pasar, balik pasar, ambil barang-barang pasar. Anak-anak ni, tuan-tuan, tak mau mak ayah dibebankan. Kan itu qurrata a'yun, tuan-tuan. Habis saja balik pasar, tuan-tuan, anak-anak ni buka barang-barang yang dia beli. Kalau patut masuk peti ais, masuk peti ais. Patut masuk dalam plastik, masuk dalam plastik. Patut kata ikan, patut dicuci. Kalau daging patut dipotong. Lepas tu masuk dalam plastik untuk seminggu, 2 minggu. Yang ini untuk masakan pertama, yang ini untuk masakan kedua. Disusun dekat peti ais, elok disusun. Kan gitu qurrata a'yun. Saya nak cerita, tuan-tuan, Ustazah Maudah namanya. Ustazah Maudah ni bagus, tuan-tuan. Masya Allah, tuan-tuan. Dia ada TikTok account ni, tuan-tuan. Maudah. M-A-U-D-A-H. Maudah. Tuan-tuan, dia cerita kat saya. Dia dalam program saya. Dia pukul 7 pagi. Hari Sabtu pukul 7, tuan-tuan. Hari Sabtu pukul 7 pagi. Namanya Pendidikan Anak-anak dengan Ustazah Maudah. Setiap minggu, tuan-tuan. Setiap minggu, hari Sabtu pagi pukul 7. Apa dia kata? Dia mengajar. Dia banyaklah kuliah-kuliah dia, tuan-tuan. Kuliah dengan wanita, kuliah di masjid, kuliah di surau, kuliah di madrasah, kuliah di sekolah dia. Dia seorang guru, tuan-tuan dan puan. Apa dia kata? Dia pergi mengajar, tuan-tuan dan puan. Masa dia mengajar tu, bercita-cita dia. Ada ayam yang belum defrost dalam freezer. Dia kata, aku nak keluarkan ayam ni nanti. Masa mengajar tu, dah habis tu. Aku nak keluarkan, aku nak defrost, sebab tu aku nak potong-potong. Aku nak jadi ayam ni sup. Aku nak jadi sup ayam ni. Jadi tengah hari ni makan sup lah. Lewat sikit agaknya dalam pukul 2.30 boleh makan ni. Makan sup ayam. Balik, tuan-tuan. Balik sampai rumah. Apa dia? Dia nak mengeluarkan ayam daripada freezer. Nak defrost. Apa kata anak 2 orang? Tak salah saya, anaknya 11 tahun dan 12 tahun. Ibu katanya, Umi tak payah dah, tak payah. Umi tengok di atas meja. Tengok di atas meja, tuan-tuan, Masya Allah. Exactly what did she want? Exactly what she wanted. Apa dia? Tuan-tuan,
dah ada di atas meja sup. Sup, tuan-tuan, sup ayam yang baunya semerbak. Nampak lagi, tuan-tuan, dia punya, kata orang, dia punya asap-asap dia. Dia punya asap tu. Pasal dia fresh lagi, tuan-tuan, daripada oven, baru keluar daripada periuk, tuan-tuan. Sajikan letakkan itu dengan nasi, dengan air dan sebagainya. Siapa yang masak, tuan-tuan? Anak laki-laki 2 orang. Anak laki-laki 11 tahun dan 12 tahun masak. Sup. Dan bila dia rasa sup tu exactly macam sup yang dia masak, kualiti macam sup yang dia masak, dimasak oleh 2 orang anak laki-laki 11 tahun, 12 tahun. Tuan-tuan, tidakkah itu qurrata ayun? Tidakkah itu penyejuk mata? Dan Allah takdirkan, tuan-tuan, anak ini, dia tahu mak mungkin balik lewat, anak ini, dia tahu selera mak dia, tuan-tuan. Ada telepati. Dia tahu selera mak dia. Mak dia hari ini nak makan sup agaknya. Maka 11-12 tahun tu, tuan, buatlah sup, masak sup. Good soup, a good, very tasty soup. Letak atas meja, persilakan mak yang nak masak tadi. Balik, bergegas nak balik, masak sebab dah lapar, nak makan sup ayam dengan nasi dan sebagainya. Tapi dah tersedia sup. Qurrata ayun. Dan tuan-tuan, bukan saja begitu. Ayam sup dah sedia tu dengan pinggan, dengan nasi, dengan sebagainya, diletakkan sedemikian rupa, tuan-tuan dan puan, untuk menyajikan ibu yang pulang setelah bekerja, setelah memberikan ceramah, setelah letih dan sebagainya. Tidakkah qurratu a'yun? Tidakkah penyejuk mata? Persoalannya, tuan-tuan, anak umur 11 tahun, 12 tahun, saya yakin para penonton yang menyaksikan program ini, teman-teman yang menjadi ahli jemaah laki-laki dan perempuan di Surau Al-Islah, Kota Seri Emas, tuan-tuan, ada anak yang sedemikian. Tuan-tuan ada anak 11 tahun, 12 tahun. Tuan-tuan ada anak 15 tahun, 16 tahun. Tuan-tuan ada anak 20, 23 tahun. Pagi ni, tuan-tuan, tak bangun tidur. Pagi ni tak sembahyang subuh. Kita ketuk dinding dia, kita tutup pintu dia. Tak sembahyang subuh. Tak tolak selimut. Tak tolak bantal. Ini dia. Bukan saja pagi ini. Pagi kemarin pun tak bersubuh. Pagi sebelumnya pun tak bersubuh. Minggu lepasnya tak bersubuh. Bulan lepasnya tak bersubuh. Tuan-tuan, apa nak jadi ni? Umur 18, umur 20, umur 23. Sekarang ni kerja from home. Sekarang ni belajar daripada rumah. Sekarang ni universiti pun, tuan-tuan, dia belajar daripada rumah. Online daripada rumah. Anak semua ada di rumah. Tapi saudara-saudara, inilah masalah besar yang dihadapi. Dan kalau anak tak bangun subuh, anak tak menunaikan solat subuh pagi ini, inilah petaka yang besar, malapetaka yang paling besar dalam keluarga. Nanti saya sebut, saya tentu selepas ini insya-Allah. Para penonton yang hormat sekalian, nombor 4 yang saya nak sebut, tuan-tuan. Nombor 4, 1, 2, 3, 4. Nombor 4 yang saya nak sebut. Okey, dalam program yang kita adakan selama 1 tahun 8 bulan tu, pagi namanya Titisan Embun Pagi pukul 7. Program pagi saya, tuan-tuan, dari Yayasan Sabaha ni, program pagi, online, live, namanya Titisan Embun Pagi. Program malam, namanya Salam Husnul Khatimah. Program malam, namanya Salam Husnul Khatimah. Tuan-tuan, jadi, selama 1 tahun 8 bulan, tuan-tuan, bila anak-anak yang sedemikian, tuan-tuan, anak-anak yang sebenarnya yang saya sebutkan tadi saya boleh berdetailkan lagi, nanti saya detailkan. Kesilapannya, kata ustazah-ustazah, ustaz-ustaz, profesor-profesor, doktor-doktor yang bersama saya, bilangannya dekat 150 orang. 150 orang. Dalam masa 1 tahun 8 bulan, 150 orang, tuan-tuan. Yang memberikan masa, yang memberikan tenaga, yang memberikan ilmu mereka. Dalam program pagi pukul 7, malam 9.15, tuan-tuan dan puan. Ada 2 orang, ada 3 orang. Satu program, tuan-tuan. Alhamdulillah. Apa dia kata, tuan-tuan? Ini adalah kerana ibu bapa tidak berfungsi menjadi ketua keluarga. Allah minta maaf, tuan-tuan. Saya minta maaf. Saya minta maaf kepada tuan-tuan, kepada perempuan. Saya minta maaf. Dia kata, tuan-tuan, kebanyakan mengatakan, sebab ibu bapa tidak memainkan peranan sebagai ketua keluarga. Ar-rijalu qawwamun, ar-rijal qawwamun 'ala nisa, satu hal bahawa orang lelaki itu ketua bagi isterinya, bagi yang perempuan, bagi yang lelaki pun termasuk dalam dia ketua, tuan-tuan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu.
Kamu semua adalah pemimpin dan jangan lupa kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Tuan-tuan, apa yang ditanya? Antara yang ditanya, kenapa anak kamu tak sembahyang? Apalagi ditanya, kenapa anak kamu derhaka kepada kamu sebagai ibu dan ayah? Kenapa anak kamu tidak menyembah Allah? Kenapa anak kamu tidak menyayangi Rasul? Kenapa anak kamu tidur sampai pagi, sampai tengah hari? Kenapa anak kamu tak bangun-bangun? Tak bangun-bangun. Umur dah 23 tahun, tak bangun-bangun. Kenapa anak kamu suka berpeleceran? Kenapa anak kamu suka bercampur dengan anak-anak, orang-orang, tuan-tuan? Budak-budak yang akhlaknya pun, tuan-tuan, kita ada question mark akhlak. Akhlaknya in question mark. Kenapa? Kenapa kamu tidak didik anak-anak kamu? Kenapa tidak nasihat anak-anak kamu? Kenapa kamu tidak tegur anak-anak kamu? Kenapa kamu tidak tunjuk contoh kepada anak-anak kamu? Itu ada soalan-soalan yang ditanyakan kepada kita. Anak saya 8 orang anak, tuan-tuan. Soalan itu akan ditanya kepada saya, terutama anak-anak perempuan yang belum bersuami, tuan-tuan, di bahu mak bapak lah, bahu bapak lah terletaknya tanggungjawab pendidikan, tanggungjawab amalan, tanggungjawab memberikan akidah yang sahih, tanggungjawab memberikan amalan-amalan ibadah, tanggungjawab memberikan contoh-contoh akhlak yang mesti ditunjukkan oleh anak-anak yang terbaik. Akhlak dengan mak yang terbaik, akhlak dengan ayah yang terbaik, akhlak dengan tok wan yang terbaik, akhlak dengan tok yang terbaik, akhlak dengan bapa saudara, dengan mak saudara, akhlak dengan ipar, akhlak dengan mak mertua, dengan ayah mertua. Allah. Akhlak dengan adik, abang dan kakak, mesti tunjuk akhlak yang terbaik. Siapa yang nak tunjuk akhlak yang terbaik? Tuan-tuan, uswatun hasanah. Tunjukkanlah contoh yang terbaik. Siapa nak tunjukkan contoh terbaik? Mak bapak. Kalau mak bapak bangun pukul 8.30 pagi, mungkinkah anak kita boleh bangun pukul 5.30 pagi? Kalau suami bangun pukul 8 pagi, mungkinkah isteri boleh bangun pukul 6 pagi? Ini masalah dia. Ini masalah dia, tuan-tuan. Minta maaf saya sebutkan ni. Tuan-tuan, saya menyebutkan dengan kemaafan. Sepatutnya tidak perlu minta maaf, tuan-tuan dan puan. Ini memang berlaku dalam masyarakat. Dan saya selama 35 tahun tulis buku. 43 buku saya tulis, tuan-tuan. 40 buku. Ini buku yang terakhir, tuan-tuan. Ini buku yang terakhir saya tulis. Ini akan kita seminarkan ni. Ada webinarnya, tuan-tuan. 28 ayat 8. 28 ayat 8. Ini bukunya. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Saya tulis buku ni. 3 serangkai nama. Buku ni namanya 3 serangkai. Saya tulis buku ni untuk mengingatkan diri saya. Mengingatkan tuan-tuan kepada para pembacanya. Terutama teman-teman yang sedang mengikuti siaran ini. Kita kena, tuan-tuan, Husnul Khatimah. Siapa yang tidak mau mati Husnul Khatimah? Tuan-tuan nak mati Husnul Khatimah. Apa arti mati Husnul Khatimah? Mati Husnul Khatimah artinya bila malakal maut mencabut nyawa kita nanti, perkataan yang terakhir keluar daripada mulut kita ialah La ilaha illallah. Dikatakan dalam hadis, siapa yang mengucap La ilaha illallah, perkataan akhirnya sebelum nyawanya diputuskan oleh malakal maut, maka tempatnya di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukunya. Okey. Buku yang kedua saya tulis, tuan-tuan. Buku yang kedua, ni dia. Ni. Buku yang kedua, tuan-tuan. Apa dia? Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Penting tak, tuan-tuan? Tuan-tuan cuma dengar tajuknya saja. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Masya Allah, tuan-tuan. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Saya tulis buku ni khusus untuk anak-anak kita. Daripada umur 13 tahun sampailah umur 40 tahun, tuan-tuan. Bacalah buku ni. Mak dan ayah kena baca. Anak-anak kena baca. Menantu kena baca. Suami muda kena baca. Isteri muda kena baca. Anak-anak muda kena baca. Anak dewasa kena baca. Ada anak yang berumur dah 40-50 tahun pun kena baca. Tuan-tuan kena baca. Sebab kita nak mengkhidmati ibu dan ayah. Bila kita nak khidmati, masa mak bapak sihat, kita khidmati. Masa mak bapak sakit, kita khidmati. Masa mak bapak sakit tenat, kita khidmati. Masa mak bapak nazak, kita khidmati. Masa mak bapak berada dalam sakratul maut, kita khidmati. Masa mak bapak sudah terbujur menjadi jenazah, terus dikhidmati oleh anak-anak. Macam mana? Ada 5 perkara anak-anak kena buat. Yang ini kita didik di kompleks Anjung Husnul Khatimah yang akan didirikan nanti, tuan-tuan. Tuan-tuan hantarlah
Anak-anak umur 15 tahun ke atas, bapa-bapa, tuan-tuan mak-mak daripada kota Seri Emas, bila siap nanti dalam 2 tahun daripada sekarang, 2 tahun setengah daripada sekarang, tuan-tuan isilah. Hari-hari ada 250 orang, 250 orang, 250 orang. 250 orang tiap-tiap hari, tuan-tuan. 250 orang, tuan-tuan. Dan kita ada 125 bilik, fully aircon. Macam hotel, tuan, 3-star hotel. Dan bagi yang miskin tak perlu bayar apa-apa. Anak yatim tak perlu bayar apa-apa. Orang fakir tak perlu bayar apa-apa. Tuan-tuan Tapi bagi teman-teman daripada kota Seri Emas, tuan-tuan dan puan, bayarlah sikit. Bayarlah, tuan-tuan. Kita tak tetapkan berapa, tapi di pintu-pintu nanti, di pintu biliknya, di pintu auditoriumnya, di pintu bilik ceramah-carahannya, nanti ada tabung-tabung besar. Tuan-tuan duduk 3 hari 2 malam, 3 hari 2 dalam modul. 3 hari 2 malam, modul 1, 3 hari 2 malam, modul 2 sampai modul 5, tuan-tuan dan puan. Datanglah. Bila lapang datang, bila lapang datang, bila lapang datang. Jadi anak-anak kita ni, tuan-tuan, saya katakan tadi, anak kita ikut 4 modul. Daripada umur 15 tahun, tuan-tuan, 4 modul merikut. Sehingga kepada peringkat anak-anak ni boleh dengan didikan kita, tuan-tuan dan puan, didikan praktikal kita. Bila mak dan ayah terbujur menjadi jenazah, apa anak ni buat? Memandikan anak-anak. Memandikan tangan anak-anak, tangan menantu. Nombor 2, mengkafankan tangan anak-anak. Nombor 3, mengimamkan solat jenazah salah seorang daripada anak laki-laki kita. Saya nak tanya tuan-tuan, cuba tuan-tuan fikirkan sekarang, anak laki-laki mana yang akan mengimamkan solat jenazah? Tak usah cerita mengimamkanlah tuan-tuan, yang akan menyembahyangkan jenazah. Saya terlalu yakin, sebahagian besar anak kita, majority, making 90%, tak pernah sekalipun sembahyang jenazah. Tak tahu nak sembahyang jenazah. Kalau tidak, tuan-tuan cuba tanya. Man, selepas takbir yang ketiga, baca apa sembahyang jenazah? Tanya anak kita. Man, bagi tahu ayah, bagi tahu mama. Selepas makan kita borak-borak. Man, selepas takbir yang ketiga solat jenazah, baca apa, Man? Saya yakin dia tak tahu, tuan-tuan. Dia tak pernah buat pun. Jadi macam mana? Kalau anak sendiri tak sembahyang jenazah untuk ibu dan ayah, anak sendiri tak ada dalam saf pertama, tak ada saf kedua. Anak sendiri tak tampil menjadi imam. Allah, tuan-tuan, sedihlah, tuan-tuan, sedih. Saya saya biasa sebagai pemimpin kecil ni, biasa dipanggil lah dalam mana-mana masyarakat di mana saya duduk, tuan-tuan, kalau ada sembahyang jenazah, biasanya dipanggil lah saya. Jarang, tuan-tuan, jarang anak-anak, jarang anak-anak yang berada, jarang anak-anak yang jadi imam, lagilah jarang. Jarang-jarang, kadang-kadang, jarang-jarang. Jadi macam mana? Okey, tuan-tuan dan puan, Jadi, buku yang ketiga, tuan-tuan, buku yang ketiga. Ini sudah diwebinarkan pada 26 bulan 6 lalu. Saya harap, tuan-tuan, insya-Allah, saya harap, teman-teman di kota Seri Emas. Bukan saya nak promosi apa-apa, tuan-tuan, tapi wajib bagi saya, benda yang baik ini wajib dia bagi tahu. Dan saya nak bagi tahu, kebetulan buku ni saya tulis, kebetulan buku ni saya sebutkan. Apa salahnya? Nanti tuan komplain, Dr. Hassan, ini program apa ni? Ini promosi-promosi. Tuan-tuan dan puan, saya nak sebutkan, 3 buku ni, tuan-tuan, dalam bentuk buku yang macam ni, dalam bentuk e-book pun ada. E-book pun ada. Tuan-tuan, hasil daripadanya, kita masukkan dalam tabung dana pembinaan Kompleks Anjung Sulul Khatimah. Tuan-tuan dan puan, boleh dikatakan 40% daripada tutupan dana sekarang ni dah mencecah hampir 2 juta. Kalau ada yang masuk, ada seorang tuan-tuan yang saya tidak berapa kenali, tahun lepas bagi 100,000. Tahun ini, tuan-tuan, dia nak bagi satu orang, tuan-tuan, satu orang. Dia seorang mechanical engineer, tuan-tuan, dia nak bagi 500,000, setengah juta ringgit, tuan-tuan. Setengah juta ringgit dia nak bagi. Jadi inilah anak yang qurrata ayun. Inilah manusia yang qurrata ayun. Inilah pemimpin yang menunjukkan contoh kepada anak-anak dia, tuan-tuan dan puan. 500,000, 500,000 dia nak mendermakan. Satu orang, tuan-tuan. Bukan organisasi, satu orang. Jadi, insyaAllah, ini tuan-tuan, isteriku ketua bidadari syurga. Isteriku ketua bidadari syurga. Ini sudah diwebinarkan, tuan-tuan, insyaAllah. Sudah diseminarkan 28 yang lalu. Okey. Sekarang yang kelima. Program yang kelima, perempuan yang kelima, tuan-tuan. Yang kelima ialah tugas ibu dan ayah. Nah, ini komplain daripada
profesor, doktor, ustazah-ustazah, asatizah, ustaz dan ustazah yang bersama dengan program saya pagi pukul 7, namanya Titisan Embun Pagi, malam 9.15, namanya tuan-tuan Salam Husnul Khatimah, berbagai tajuk, nama aja, bannernya Salam Husnul Khatimah, tetapi underline-nya, di bawahnya tuan-tuan, berbagai-bagai tajuk yang kita, begitu juga pagi, ya. Titisan Embun Pagi, tadi tuan-tuan, tadi kita cerita apa tuan-tuan? Tadi bersiri kita cerita dosa dan pahala. Dosa dan pahala. Allah, seronok yang bercerita tuan-tuan, bagus. Malam tadi tuan-tuan, dengan orang muda, ustaz muda lah dalam 30-an tuan-tuan, Ahmad Husam Datuk Badaruddin, anak kepada mantan mufti Kerajaan Negeri Kedah, Darul Aman tuan-tuan. Allah bagusnya dia tuan-tuan. Dah berapa siri dah tuan-tuan. Malam tadi kita cerita ilmu iman dan amal. Masya Allah, Masya Allah. Hebat tuan-tuan. Qurannya hebat, hadisnya hebat, asar ulama'nya, urusan ulama' hebat. Sebut nama ulama' dengan kitab-kitabnya begitu begini. Ulasannya hebat tuan-tuan. Dan begitu praktikal itu. Cara dia begitu praktikal. Ambil ayat Quran, ambil hadis, dan letakkan dalam realiti sosio masyarakat kita sekarang ini. Itu nama Ustaz Ahmad Husam, tuan-tuan. Alhamdulillah. Itu malam tadi. Jadi pagi tadi dengan Fadil Ustaz Muhammad Nazri Abbas, tuan-tuan, pagi tadi, pukul 7 tadi, kita cerita mengenai dosa dan pahala. Malam ini, tuan-tuan, Dr. Izwan Muhammad Yusof, Jakim, dan Ustazah Muzayyanah Abdullah. Apa ceritanya? Malam ni pukul 9.15, tajuknya ialah personality Muslim atau syakhsiah pribadi Muslim, pribadi seorang Muslim. Malam ini, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, balik dari yang kelima. Yang kelima persoalan dengan ayah-ayah dan ibu-ibu, tuan-tuan. Terutamanya ayah-ayah. Apa dia ayah-ayah? Apa sebab? Ustazah, Ustaz concern ayah-ayah ni? Sebab yang pertama, Yang pertama, tuan-tuan, minta maaf. Saya cakap ni, minta maaf ini disampaikan kepada saya dan saya mesti menyampaikan kepada tuan-tuan. Dalam buku-buku yang saya tulis ini, tuan-tuan, dalam kajian-kajian yang saya buat ni. Kajian-kajian yang saya buat ni. Buku yang ditulis ini, tuan-tuan, semuanya memaparkan perkara yang sama, tuan-tuan. Semuanya memaparkan perkara yang sama. Tentang mak dan ayah, kenapa anak kita jadi begitu. Tuan-tuan, saya nak sebut anak kita yang jadi macam mana, tuan-tuan? Anak yang tidak qurrata ayun, anak yang tidak menyejukkan mata pandangan kita. Tak menyejukkan mata, perangai tak menyejukkan mata, jalannya tak menyejukkan mata, cakapnya tak menyejukkan mata, khidmatnya tak menyejukkan mata, jelingannya tak menyejukkan mata, kata-kata yang kesatnya tak menyejukkan mata. Tuan-tuan, dengan adik-beradik bergaduh tak menyejukkan mata, tak tegur mak dia tak menyejukkan mata. Tuan-tuan, bergaduh dengan jiran tetangga tak menyejukkan mata. Ini anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan, apa di antara ciri anak ni, tuan-tuan dan puan, saya nak sebut anak-anak yang begini, tuan-tuan dengar satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tangisan kedua ibu bapa, tangisan kerana anak ni anak yang tidak baik, anak yang tidak anak yang derhaka, anak yang bukan qurrata ayun, anak yang bukan menyejukkan mata, tangisan ibu bapa hasil daripada perkataan dan perbuatannya menyebabkan, tuan-tuan, dia melakukan satu dosa besar dan dinafikan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis, tuan-tuan, hadis riwayat Bukhari. Satu lagi, tuan-tuan, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dikatakan kepada orang yang derhaka kepada ibu bapa. Ini dia. Anak-anak ni. Berbuatlah kehendakmu, sesungguhnya aku tidak akan mengampuni. Berbakti kepada ibu bapa, berbuatlah kehendakmu, sesungguhnya aku mengampunimu. Kalau tidak berbakti kepada mak bapa, buat apa pun Allah tidak mengampuni. Tapi kalau berbakti kepada ibu bapa, buat apa pun Allah Maha mengampuni. Tuan-tuan dan puan, apa masalah anak-anak kita? Saya nak baca sepintas lalu saja. Pertama, tuan-tuan dan puan, anak yang kasar kepada mak bapa. Kasar. Katakan, suruh anak kita suruh, Man, tolong lap sikit kereta. Allah, kan semalam dah lap lagi pula. Hujan, abah hujan. Biarlah nanti, kan nak keluar ni, kan hujan. Tuan, cara cakap, cara tak nak bantu, cara memandang, cara keluarkan suara, intonasi suara, derhaka, tuan-tuan. Ada tak anak yang macam ni? Okey, nombor 2. Membuat ayah bonda bersedih. Perangainya membuat ayah bonda bersedih. Mak dan ayah, oleh kerana perangai anak-anak tu masuk bilik, mak ambil tisu lap air mata yang mengalir di pipi mak-mak.
Kerana perbuatan anak-anak menyebabkan mak bersedih, ayah bersedih. Mak yang terutamanya tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan dah semakin tua, saya lah. Semakin tua, semakin sensitif. We becoming unnecessary, sometimes extra sensitive over things, you know. Kita cakap kasar sikit pada kita, dah kita nangis. Kan, anak kita suruh tak hendak membangkang, nangis. Cakap kita dibangkang, nangis. Betul-betul begitulah. Itu orang tua, tuan-tuan. Dan anak-anak kena faham, ya. Anak-anak kena faham. Anak-anak di Kota Seri Emas kena faham. Anak-anak di Nilai kena faham. Di luar Nilai pun kena faham. Anak-anak nilailah sendiri. Tuan-tuan duduk di Nilai. Nilailah sendiri di mana kedudukan anak-anak kita. Nilailah sendiri tingkat akhlak anak-anak kita. Nilailah sendiri peribadatan anak kita. Dan nilailah sendiri kita, peribadi kita sebagai ibu dan ayah yang mendidik anak-anak kita. Para penonton yang hormati sekalian, ya, teman-teman kita. Yang ketiga, tuan-tuan, tidak melayani ibu ayah. Tak layan. Makan tak layan, minum tak layan, bilik tak kemas. Kan? Muka masam dengan mak dan ayah. Dan berdecit-decit. Bila suruh berdecit-decit. Bila suruh salin kain mak berdecit-decit. Salin diapers berdecit-decit. Kalau ayah duduk, tuan-tuan, kalau ayah terbaring, tuan sakit berbulan-bulan, tuan-tuan puan, kita kena salin diapers dia. Di bawah diapers tu apa tuan dalam diaper tu? Ialah najis dia. Najis kencing dia, najis berak dia dan sebagainya. Tuan-tuan, macam mana anak asyik berdecit. Masing-masing tolak menolak. Engkau lah. Aku tak boleh lah. Aku kalau pegang-pegang diaper tu, aku tak boleh makan. Seminggu aku tak boleh makan. Aku jijik. Tuan-tuan, jijik ke mak dan ayah baku basuh 8 orang anak dia. Basuh berak 8 orang anak. Mak pakai glove, tuan-tuan. Mak, tuan-tuan, pakai glove ke basuh berak tuan-tuan dulu? Mak kita pakai glove ke basuh najis kencing kita dahulu? Inilah, tuan-tuan. Okey, kemudian, apa lagi tuan-tuan dan puan, ya? Melebihkan isteri. Yang berkahwin ni melebihkan isteri. Kalau isteri dia cerita tentang isteri dia layan isteri dia, hadiah-hadiah untuk isteri dia, untuk mamaknya, tuan-tuan, kain batik. Dah berapa puluh tahun dah tak pernah sampai kain batik untuk mak dia. Inilah dia. Kemudian, tuan-tuan, apa lagi? Bermasam muka di depan ibu dan ayah. Masam muka. Kemudian saya nak baca laju je. Tidak menghormati ayah bunda. Tak hormat. Lalu depan begitu saja. Jalan depan mak begitu saja. Tak ada nak tunduk-tunduk. Tak ada nak salam. Tak ada nak cium tangan. Tak ada nak dakap. Tak ada nak peluk tubuh mak dan ayah. Tak ada nak ucap terima kasih pada mak dan ayah. Tak ada nak merenung muka mak dan ayah dengan merenung sayu, hiba, sayang, kasih, cinta kepada mak dan ayah. Tak nak. Tak nak pimpin tangan mak, tak nak pimpin tangan ayah, tak nak suapkan nasi ayah, tak nak suapkan nasi mak. Benda-benda macam ni, tuan-tuan dan puan. Kemudian, apa lagi? Mencela ibu ayah. Lagi teruklah, mencela, tuan-tuan. Ada satu hadis mengatakan, redha Allah bergantung kepada redha ibu ayah dan bunda. Murka Allah bergantung kepada murka ayah dan bunda. Tuan-tuan dan puan, hadis ini sangat penting. Hadis ini mempunyai pengertian yang sangat besar. Para penonton, teman-teman di Kota Seri Emas. Ya. Tuan-tuan dan puan, ya, murka Allah bergantung pada murka mak bapak. Sayang Allah bergantung kepada sayang mak bapak. Redha Allah kepada kita bergantung kepada redha ibu dan ayah. Maknanya, di tangan, di kaki ibu dan ayah, di badan, di mulut ibu dan ayah itu. Itulah keredaan yang menyebabkan Allah redha kepada kita. Sebab itu anak-anak, para penonton semuanya, sayangilah ayah dan ibu. Kasihilah ayah dan ibu. Sayangilah mereka. Khidmatilah mereka. Dekatilah mereka. Hiburkanlah mereka. Ciumilah mereka. Peluklah mereka. Ini. Okey, kemudian menyusahkan ayah bunda. Menyusahkan. Kemudian tu mengkritik ayah bunda. Kritik pula lagi. Kritik. Allah, astagfirullahaladzim. Tuan-tuan. Apa lagi? Tidak menghargai ayah bunda. Apa lagi? Mengharapkan kematian ayah bunda. Matilah orang tua ni. Aku dah dekat dah 2 tahun sakit ni. Tak mati-mati lagi. Pasal apa? Ayah ada tanah, tuan-tuan, di tempat yang strategik. Ada 3 plot. Satu-satu plot tu nilainya dekat-dekat 8 juta. 3 kali 8, 24 juta. Mati cepatlah. Aku ni dah berasa-berasa ni, aku dah angan-angan dah. Tanah bagian aku, apa aku nak buat, aku nak jual, aku nak beli apa. Semualah, mati cepatlah. Tuan-tuan, ini dia. Kemudian tu, mengharapkan kematian ayah, memarahi dan memukul anak di hadapan mereka. Kita pukul anak.
Kita bukan nak pukul anak sindir menantu, tuan-tuan. Kita bergaduh dengan suami isteri depan mak dan ayah. Kita marah anak-anak depan mak dan ayah. Allah, jangan tuan-tuan, jangan. Seolah-olah macam kita menyindir dia. Melupakan jasa baik ibu dan ayah. Tuan-tuan dan puan, dalam surah Luqman disebutkan, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dan menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua-dua bapamu, ibu bapamu, dan kepada akulah tempat kembalimu. Surah Luqman ayat yang ke-14. Tuan-tuan dan puan, saya tak perlu lagi lah. Tapi yang saya nak sebut, tuan-tuan, kesian anak kita ni. Pasal apa, tuan-tuan? Anak yang derhaka ni, banyak lagi lah ciri-cirinya, tapi saya bacakan sikit aja, tuan-tuan. Anak yang derhaka ni, apa dia, tuan-tuan? Apa dia punya tanggungjawab dia dengan Allah SWT? Macam mana dia dengan Allah SWT nanti? Pertama, dia merkai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah, tuan-tuan, bayangkan. Tuan-tuan, bayangkan ya. Ustaz Nazri ni menggunakan satu bahasa. Dia kata ada keluarga bukan mendidik anak, tapi menternak anak-anak. Bukan mendidik anak, menternak. Apa dia menternak? Menternak artinya, tuan-tuan, membiarkan anak kita hidup dengan caranya. Tak sembahyang, menternak anak-anak. Derhaka dengan bapa-bapa, menternak anak-anak. Suka kepada hiburan yang berlebihan, menternak anak-anak. Suka pornografi, menternak anak-anak. Duduk dalam bilik berjam-jam dengan main-main video gamenya, menternak anak-anak. Tak tolong mak bapak, menternak anak-anak. Tak bangun pagi, tak main subuh, menternak anak-anak. Tak baca Quran, menternak anak-anak. Tak mau duduk majlis ilmu, menternak anak-anak. Tak pergi masjid, menternak anak-anak. Tuan-tuan, ini dia. Berpoya-poya menternak anak-anak. Menghabiskan duit mak dan ayah, menternak anak-anak. Curi duit mak, curi duit ayah, menternak anak-anak. Inilah tuan-tuan dan. Jadi Ustaz Muhammad Nazri menggunakan perkataan bukan mendidik. Kalau hasilnya seperti apa hasilnya anak derhaka, maka tuan-tuan itu menternak namanya. Jadi minta maaf. Dia menggunakan, jadi bapa-bapa ni juru ternak lah, tuan-tuan. Jadi juru ternak. Sebenarnya kita juru didik, bukan juru ternak. Jadi tuan-tuan nampak, insya-Allah minta maaf, tuan-tuan, tapi ini bahasa yang digunakan. Bukan bahasa menternak tu macam haiwan, tidak. Hanya menggunakan bahasa saja, tuan-tuan nampak. Yang kedua, terhalang doa daripada diangkat ke langit. Anak yang derhaka ni doanya tidak diangkat ke langit. Allah. Doalah, tuan-tuan. Bagi anak pingsanlah kita doa. Tapi pasal derhaka, doanya tidak terangkat sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, gelap masa depan. Faham ke mana tu? Celaka di dunia dan di akhirat. Celaka di dunia. Perkataannya celaka. Celaka di dunia dan celaka di akhirat. Dikecualikan daripada mendapat redha Allah. Amal kebajikan tidak itu. Amal kebajikannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal kebajikan anak-anak yang derhaka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Solatnya tidak diterima oleh Allah. Tidak akan mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berpeluang mencium bau syurga. Ya Allah, tuan-tuan, tak sayang ke anak kita? Tak kesian ke anak kita? Mereka tidak berpeluang mencium bau syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tu menderita ketika sakaratul maut. Menderita ketika sakaratul maut. Tuan-tuan dan puan, atas nama kasih sayang cinta kita kepada anak-anak kita, apa kita nak buat? Tuan-tuan, ustazah-ustazah, ustaz-ustaz yang bersama dengan saya, tuan-tuan dan puan, maknanya kita kena didik anak kita. Tak ada tebat. No one is too late untuk mendidik anak kita, tuan-tuan. Macam mana nak didik, tuan-tuan? Untuk yang program ini, kali ini program ini, mungkin program ini akan kita berterusan, mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, boleh saya boleh aturkan, tuan-tuan, bersama dengan Puan Rohani Hamdan dan suaminya, Cik Roslan. Kita boleh aturkan. Saya sebutkan ni pasal dia yang kenal, tuan-tuan. Yang saya tak kenal, saya tak sebut. Kalau saya kenal, saya sebutlah, tuan-tuan puan. Ini kita kena bagi penghargaan kepada apa komitmen mereka, tuan-tuan. Puan Rohani ada buku-buku yang terisi di dalamnya sijil wakaf tunai itu, tuan-tuan. Puan Rohani pun dah sebar-sebarkan dan sebagainya. Ingat, tuan-tuan dan puan, satu helai itu RM10 ke RM50, RM100, Allah akan dirikan mahligai di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berapa banyak mahligai nanti untuk Puan Rohani dan Cik Roslan, tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan mahligai-mahligai tersebut juga didirikan oleh teman-teman daripada Kota Seri Emas dinilai ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, yang berikutnya saya nak menyebutkan yang ke-6. Yang ke-6, tuan-tuan puan, yang besar yang ke-6 ialah mak bapa ni. Kenapa anak jadi begitu?
Kenapa anak jadi derhaka? Kenapa anak menjadi anak yang bukan menyejukkan mata? Anak yang memanaskan mata. Anak yang tuan-tuan dan puan mengapikan mata kita. Memanas, bukan menyejukkan. Kenapa jadi begitu? Satu, ibu bapa dikatakan tidak mainkan peranan. Mendidik. Macam mana mendidik? Ada 2-3 perkara mendidik. Mendidik yang pertama sekali, of course mendidik. Kalau kita tak mampu mendidik, kita bersama-sama dengan dia. Pergilah ke masjid, pergilah ke surau, belilah buku, bacalah hadis. Ini tuan-tuan, keluarga kita kena baca hadis. Habis saja semayang, terutamanya lepas semayang maghrib dengan semayang subuh. 2 semayang tu cantiklah tuan-tuan. Bacalah sepotong, 2 potong hadis tuan-tuan. Buatkan dalam masa 40 hari atau 100 hari tuan-tuan. Kalau ini dibuat secara konsisten, cara istiqamah, insya-Allah satu suasana akan wujud dalam rumah kita. Suasana yang barakah, suasana redha Allah akan masuk dalam pintu celah-celah, rongga-rongga yang ada, yang angin masuk, tuan-tuan, hidayah Allah pun akan masuk dalam rumah kita. Insya-Allah tuan-tuan dan puan. Kemudian yang kedua, ini untuk ibu bapa ni. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, ibu bapa tak tunjuk contoh. Bergaduh depan anak-anak. Mak bapak bergaduh depan anak-anak. Tak boleh. Jangan. Kalau misalnya kita ada perselisihan faham, tuan-tuan, masuk bilik, kunci bilik. Trash out di bilik. Jangan dengan anak. Worse, jangan dengan menantu. Jangan. Bila anak tengok kita bergaduh dengan mak bapak open macam itu, maka tuan-tuan, martabat kita sebagai mak dan ayah luntur. Martabat tu luntur, tuan-tuan. Martabat tu luntur. Jadi bila martabat tu luntur, nasihat tuan-tuan pun luntur. Apa dia? Kata-kata yang manis daripada tuan-tuan pun luntur. Apa dia? Teguran-teguran tuan-tuan pun luntur. Sebab tuan-tuan tidak menunjukkan satu akhlak bergaduh depan mak, bergaduh dengan isteri, dengan suami di depan anak-anak. Nombor 3, tuan-tuan dan puan, itu contoh. Contoh kita tunjukkan contoh. Contoh kita, macam mana mak kita datang daripada kampung. Apa contohnya? Mak bapak layan-layan begitu aja, tuan-tuan, layan-layan begitu saja. Sibuk dengan kerjanya. Mak bapak, tuan-tuan, dah nak habis makan, baru kita makan dengan mak dan ayah. Baru kita duduk dengan kursi yang telah disediakan untuk mak dan ayah. Tok dan Tok Wan datang ni, daripada jauh ni, daripada Ulu Terengganu datang, tuan-tuan. Kesian mereka datang. Nak bermalam di rumah kita buat 2 minggu dan sebagainya. Tapi kita buat layan tak layan kepada ibu bapa kita sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan bercakap pun tak berapa nak bercakap. Telefon kawan, telefon pejabat, telefon orang pejabat, telefon orang atas, telefon orang bawahan. Tapi kita tak bercakap dengan mak. Kita tak tanya Ulu Terengganu. Macam mana Ulu Terengganu sekarang ni? Macam mana banjir? Macam mana musim panas ni? Macam mana buah-buah kita? Macam mana duku kita? Sebab di Ulu Terengganu, tuan-tuan, dia punya duku bagus, tuan-tuan. Oh, cukup-cukup bagus. Punya manis dia punya duku dia, tuan-tuan. Tanyakan dia. Macam mana kambing tu dengar dah beranak, dah 3-4 ekor dah beranak. Tanya. Dengar cerita mak bapak dan sebagainya. Tapi kita tak kisah. Ini pun masalah, tuan-tuan. Yang keempat, tuan-tuan, apa yang berlaku yang keempat? Bagi ibu bapa ni, tuan, jarang komunikasinya. Ada jurang ni. Jurang komunikasi. Dan ada anak-anak masa sama camp komplain dengan saya, tuan-tuan. Ada anak-anak tak bercakap dengan ayah dah 7 bulan, tuan-tuan. Duduk satu bumbung. Satu ruang makan, tuan-tuan. Satu tempat keluarga. Satu ruang keluarga. Satu bumbung, tuan-tuan. Tapi tak bercakap. Dengan mak tak berapa bercakap, dengan ayah lagi tak bercakap. Jadi macam mana, tuan-tuan? Macam mana? Tuan-tuan cuba fikirlah, tuan-tuan. Macam mana ini berlaku? Gap yang besar, jurang yang besar antara anak dengan ibu dan ayah. Jurang kadang-kadang antara suami dengan isteri pun ada jurang. Bila suami dan isteri ada jurang, dengan anak ada jurang, maka rumah itu hanya jurang-jurang saja yang ada. Okey, yang kelima, tuan-tuan. Apa yang kelima? Yang kelima, suasana agama tak ada dalam rumah. Tak ada. Sembahyang berjamaah tak ada dalam rumah. Kan Suasana Quran tak ada dalam rumah. Ustaz tak datang rumah. Majlis tahlil tak dibuat di rumah. Majlis tu baca buku hadis tak ada di rumah. Buku-buku agama tak ada di rumah. Basicnya, tuan-tuan, basic. Al-Quran mesti ada. Cukup. Kalau misalnya anak ada 6 orang, mak bapak ada 2 orang, 8 orang, 10 jilid Al-Quran kena ada. 10 edisi Al-Quran kena ada. 10 buah Al-Quran kena ada, tuan. Lepas tu hadis. Kena ada hadis. Buku-buku hadis ni, tuan. Lepas tu buku sirah. Sirah kehidupan Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Kena ada dalam rumah kita. Lepas tu buku akhlak. Buku mengenai akhlak. Buku mengenai moral character.
kena ada dalam rumah kita. Lepas tu apa lagi tuan-tuan dan puan? Lepas tu buku-buku mengenai kehidupan-kehidupan yang bersediakan kepada Islam. Muamalah Islam, jual beli dalam Islam, perkahwinan dalam Islam, kejiranan dalam Islam. Allah tuan-tuan, mentetamukan dalam Islam, menerima tetamu dalam Islam, menghormati mak bapak dalam Islam, maintain keluarga besar dan keluarga kecil dalam Islam. Macam mana hubungan silaturahim dalam Islam, macam mana memutuskan hubungan silaturahim dalam Islam. Itu kena ada lah buku-buku tuan-tuan, kena ada. Kena beli buku-buku tuan-tuan dan puan. Dan ada di antara ibu dan ayah dalam sejarahnya tak pernah beli buku daripada kahwin sampai mati. Tak pernah beli sebiji buku pun tuan-tuan. Tak pernah beli senasah Al-Quran pun tuan-tuan dan puan. Inilah yang berlaku. Kemudian tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang keenam. Yang keenam dari segi ibu bapa tadi tuan-tuan dan puan, dari segi ibu bapa. Tadi tunjuk contoh dan sebagainya. Tuan-tuan, ibu bapa ni baran ni. Bapa-bapa baran. Bila baran ni tuan-tuan, anak-anak takut dengan kita, anak tidak mendekati kita, anak tidak mesra dengan kita. Anak nak bercakap dengan kita pun tolak-menolak di antara mereka. Engkau lah cakap. Engkau bagi tahu. Dan mana nak bagi tahu ayah, tuan-tuan, nak bagi tahu. Benda-benda yang harian yang berlaku, yang kita perlu rasanya, mak dan ayah perlu tahu. Tapi bertolak-tolak adik-adik. Engkau bagi tahu. Sebab ayah-ayah jarang, komunikasinya jarang. Ayah-ayah ni kasar, ayah-ayah ni garang, ayah-ayah ni cepat ya. Cepat naik baran, cepat naik angin. Benda-benda yang macam itu tuan-tuan. Yang ketujuh tuan-tuan. Yang ketujuh yang menyebabkan pendidikan tidak berlaku. Maknanya tuan-tuan dan puan, pendidikan ni berterusan tuan-tuan. Masa lahir ada pendidikan. Kalau boleh, masa kita mengandung, isteri mengandung pun ada pendidikan. Pendidikan masa mengandung, pendidikan waktu lahir, pendidikan waktu bayi, pendidikan waktu kanak-kanak, pendidikan waktu remaja, pendidikan waktu menjelang dewasa. Pendidikan terus mendidik tuan-tuan. Hantarlah kepada ustaz, hantarlah kepada guru. Ustaz datang ke rumah, jamunkan ustaz tu, panggillah adik-adik yang lain, dengar ustaz cakap. Tuan-tuan yang tentang hal ini, saya nak sebutkan sikit. Kita di Yayasan Sabahan ni tuan-tuan, ada satu unit. Namanya tuan-tuan unit usrah keluarga. Kita ada satu unit usrah. Yang ini tuan-tuan boleh tanya Puan Rohani Hamdan dan boleh tanya Cik Roslan. Kita dah buat dengan keluarga Puan Rohani. Ada 63 orang yang ada telefon hari tu. 63 orang. Dan tiap orang tu tuan-tuan dalam family. Ada family ada 2-3 orang, ada 4 orang dengan anak-anak dan sebagainya. Jadi katalah 3 orang, tuan-tuan 60 orang. Ada 180 orang ahli family yang mengikuti program itu. Yang kita buat tuan-tuan, kita buat program itu. Dan kita laksanakan program itu. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Ini namanya usrah keluarga. Saya dan sahabat-sahabat tuan-tuan, kita ada barisan ustaz dan ustazah yang dapat membantu melaksanakan usrah keluarga dengan kita memulakannya. Kita sebagai nakib dan nakibahnya. Allah tuan-tuan, di rumah, di dalam keluarga Puan Rohani tu, ada seorang ustaz namanya Iqbal tuan-tuan. Masya Allah. Kita dalam sesi itu ada baca Quran. Sikit, satu muka baca Quran dengan terjemahannya. Allah sedapnya baca Quran dia, sedapnya tuan-tuan. Taranumnya sedap, tajwidnya melekat, makhrajnya melekat. Masya Allah. Bagus tuan-tuan dan puan. Dan ini keluarga yang berdisiplin. Kita mula pukul 9 suku, tepat 9 suku kita bermula. Semuanya ready tuan-tuan. Inilah tuan-tuan, boleh dibuat. Dan rumah tuan-tuan pun boleh buat. Tuan-tuan itu hubungi saya. Hubungi saya kepada ataupun Puan Nisah. Tuan-tuan hubungi saya atau Puan Nisah. Dapatkan nombor telefon saya, dapatkan nombor telefon Puan Nisah dekat ofis ini tuan-tuan dan puan, kita boleh cerita macam mana nak buat usrah keluarga. Kalau misalnya tuan-tuan nak tahukan experience, pengalaman yang pernah membuatnya, tuan-tuan boleh tanyalah Cik Roslan, tuan-tuan boleh tanyalah Puan Rohani. Saya minta maaf tuan-tuan, agaknya saya pun banyak sebut nama Puan Rohani dan Cik Roslan. Yang pertama, saya baru kenal mereka. Yang kedua, perkenalan itu perkenalan yang sangat baik dan perkenalan itu bertunjangkan kepada Islam. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, saya tengok kesungguhan Cik Roslan, kesungguhan Puan Rohani untuk mengadakan program-program untuk membina anak-anak, meminta diri mereka. Apa yang nak dibina? Nak bina keagamaannya, nak bina ketakwaannya, nak bina keimanannya. Supaya mereka, tuan-tuan dan puan, maju di dunia. Kita tak mau ketepikan dunia, tuan-tuan dan puan. Jangan silap. Hasan Ali tidak ketepikan dunia. Hasan Ali tidak meminggirkan dunia. Kita sanjung dunia. Tetapi, prinsip kita di yayasan ni, dunia dikelek, akhirat dijunjung. Akhirat dijunjung, dunia dikelek. Itu prinsip kita, tuan-tuan. Tagline kita,
Akhirat dijunjung, dunia dikelek. Kalau ini prinsipnya tuan-tuan, saya harap prinsip ini pun tuan-tuan boleh pakailah di rumah tuan-tuan, di keluarga tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Apapun, Allah di atas, makhluk di bawah. Apapun, Nabi di atas, tuan-tuan, umat di bawah. Apapun tuan-tuan dan puan, agama di atas, yang lain tuan-tuan, kehidupan dunia ni di bawah. Jadi ini, kalau ini tuan-tuan dan puan dapat jadi prinsip dalam hidup kita. Yang akhir, yang ketujuh. Yang ketujuh tuan-tuan dan puan, ya, dalam kita mendidik anak-anak ni, saya harap sangat tuan-tuan, saya harap mulai daripada hari ini, setiap keluarga ada matlamat. Kalau belum ada matlamat, tuan-tuan, kita ni 4 hari lagi akan berjumpa dengan 1 Muharram. Tahun 1443 Hijrah. Okey, apa yang berlaku tuan-tuan? Saya nak sebut sikit ni. Dalam 1443 Hijrah ni, saya ada satu program tuan-tuan. Saya ada satu program, tak salah saya dalam 20 series. 20 series, tuan-tuan ikut. Dah ada dalam TikTok. Saya ada akaun TikTok. Kenapa saya masuk TikTok tuan-tuan? Sebab saya nak menangi hati remaja. Saya nak khususkan dalam TikTok ni, bercerita tentang Islam dengan remaja. Iman dengan remaja. Amalan Islam dengan remaja. Betul-betul tuan-tuan, saya nak tarik hati remaja ni. Kalau saya tengok TikTok ni, saya tengok tuan ruang ni, satu persatu daripada video-video TikTok ni, seram tuan-tuan. Betul-betul. That is the word I'm going to use. Seram tuan-tuan tengok. Macam mana anak dara, macam mana perempuan-perempuan muda mempamerkan diri mereka, tuan-tuan, menggolekkan diri mereka, menggolekkan punggung mereka dan sebagainya. Allah, jangan tuan-tuan, jangan. Tapi saya, dengan ustaz-ustaz yang lain agaknya, nak masukkan dalam TikTok ni. Agaknya yang tua pun nak masuk TikTok untuk apa? Tapi kita nak bina masyarakat. Kita nak bina insan-insan muda ini. Kita nak bina anak saya. Kita nak bina anak tuan-tuan. Kita nak bina anak para penonton. Kita nak bina anak teman-teman. Daripada tuan-tuan, surah Al-Ikhlas ni. Surah Al-Ikhlas ni. Surah Al-Islah. Minta maaf, surah Al-Islah ni tuan-tuan, minta maaf ya. Surah Al-Islah daripada Kota Seri Emas ni, insya-Allah. Dinilai ini tuan-tuan dan puan ya. Jadi okey, jadi tuan-tuan, saya nak bagi tahu TikTok ni, insya-Allah tuan-tuan pergi kepada TikTok, tuan-tuan tengok Hasan Ali tuan-tuan dan puan. Tak salah saya dia boleh jumpa dengan Anjung Husnul Khatimah ya, TikTok tu. Jadi tuan-tuan, nanti tuan-tuan hubungi Nisah tuan-tuan, hubungi Nisah dekat office kita ni, tanya dia apa dia akaun TikTok tu, apa nama address ini, apa nama-nama dia dan sebagainya, untuk tuan-tuan pergi dan sebagainya. Okey, nombor 2 tuan-tuan yang saya nak cerita sikit tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita punya sijil wakaf tunai. Sijil wakaf tunai RM10, RM50 dan RM100. Dapatkanlah tuan-tuan. Seluruh kutipan itu digunakan untuk membina, membangun kompleks Anjung Husnul Khatimah di Bukit Cerakah. Di tanah 3.2 ekar. Tanah tu bernilai 2.5 juta. Minta maaf tuan-tuan dan puan, minta maaf ya. Saya wakafkan, milik saya tanah tu, wakaf, dan sekarang nama dalam gerannya Majlis Agama Islam Selangor sebagai pemegang amanah wakaf yang saya wakafkan tanah itu. Tak apalah kita hilang 2.5 juta, nanti di akhirat tak tahulah entah berapa puluh ribu pula maligai-maligai yang didirikan untuk saya, untuk teman-teman di yayasan, untuk tuan-tuan, untuk semuanya tuan-tuan akan mendapat maligai-maligai di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 3 tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya harap buku tadi 3 serangkai. Buku 3 serangkai, tolong tuan-tuan, buku 3 serangkai. Dapatkan buku 3 serangkai dalam bentuk the printed book satu dalam bentuk e-book satu. The printed book satu, e-book satu tuan-tuan. Dapatkan. Di rumah kena ada. Kalau ada acara-acara kita anniversary, bagilah hadiah. Perkahwinan, bungkus elok-elok 3 buku ni kami boleh tukar bungkuskan tuan-tuan dan puan, untuk tuan-tuan berikan sebagai hadiah pengantin baru atau anniversary. Pejabat-pejabat kita hadiahkan kepada menyambut 1 Muharram ni tuan-tuan, menyambut 1 Muharram sebagai penghargaan kepada pekerja-pekerja kita. Bolehlah pejabat-pejabat ambil buku ni tuan-tuan, hadiahkan 1 orang 3 serangkai, 3 serangkai, 3 serangkai. Biarlah dia baca. Inilah berkekalan. Inilah kasih syarikat kepada kita. Inilah sayang syarikat kepada kita. Dan insya-Allah mereka akan tunjukkan kasih sayang ni dengan lebih committed lagi kepada syarikat, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, yang keempat yang saya nak sebutkan ialah webinar. Kita ada 28 hari bulan 8. 28 hari bulan 8 webinar ni seminar online. Seminar tuan-tuan live online tuan-tuan dan puan, insya-Allah 28 hari bulan 8. Seminarnya bertajuk tuan-tuan, apa tajuk seminarnya? Seminarnya bertajuk tuan-tuan, Husnul Khatimah, impian setiap Muslim.
Husnul Khatimah, impian husnul. Dan sudah ada tuan-tuan. Tuan-tuan tengok di skrin sekarang tuan-tuan. Di skrin sekarang tuan-tuan tengok webinar 2. Webinar 3 pun dah ada tuan-tuan. Webinar 3 pada 9 hari bulan Oktober. Bercerita mengenai khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Saya haraplah tuan-tuan. Percuma tuan-tuan. Percuma saya nak bagi tahu. Percuma tuan-tuan. Dan kita boleh ambil 500 orang saja. Because aplikasi yang kita ambil, yang kita gunakan tu, dia punya limit dia 500 orang. First come and first serve. Saya harap tuan-tuan sekarang juga tuan call. Bagi nama, bagi nombor telefon. Kalau ada email, bagi email. Tak ada pun tak apa. Bagi address. Nama, nombor telefon, email dan alamat. Bagi kepada kita. Sekarang juga. Kita ambil 500 orang tuan-tuan. Sekarang ni sudah ada 200 orang yang sudah mendaftar. Kita ada tinggal 22 hari, 23 hari saja lagi tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan daftarlah. First come, first serve insya-Allah. Hanya yang mendaftar saja yang dapat menyaksikan. Yang tidak mendaftar tidak dapat menyaksikan program ini insya-Allah. Apapun tuan-tuan dan puan, okey, yang berikutnya tuan-tuan dan puan tentang Telegram. Saya harap sangatlah tuan-tuan Telegram ni. Tuan-tuan join Telegram. Tuan-tuan tengok dulu. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan join. Macam mana nak join, tuan-tuan? Yang pertama, tuan-tuan download. Downloadkan Telegram ini dalam telefon. Kalau tak faham, minta anak kita buat. Minta cucu kita buat. Masuk dalam telefon. Lepas itu, after downloading, tuan-tuan pergilah kepada dia punya link. Link dia Anjung Husnul Khatimah. Kalau tidak faham juga, tuan-tuan boleh hubungilah. Hubungi Nisa. Itu 018264 dan sebagainya, itu Nisa punya nombor. Dan saya punya nombor pun ada dekat situ, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Dan yang berikutnya, tuan-tuan dan puan, yang berikutnya ialah tentang kita punya taska. Kita ada taska, tuan-tuan. Ini pun taska kita ni, gunanya kalau ada keuntungan, kita nak salurkan kepada Komplek Anjung Husnul Khatimah. Tapi oleh kerana sekarang ni musim COVID dan lockdown ni, tuan-tuan, taska ada yang beroperasi, ada yang tidak beroperasi. Tuan-tuan tengok nama taska kita First Move Child Care Center. Kita ambil daripada 2 bulan sampai 4 tahun. 2 bulan sampai 4 tahun dijaga oleh penjaga-penjaga, pengasuh-pengasuh yang berilmu, yang berpengalaman, pengalaman luas, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita didik dia. Cara Islam kita didik dia. Cara moden kita didik dia. Cara pendekatan-pendekatan barat yang sesuai dengan Islam kita didik anak-anak ini. Tuan-tuan, insyaAllah tuan-tuan bagilah kepercayaan kepada kita untuk mendidik, menjaga, mengasuh anak-anak umur 2 bulan sampai 4 tahun insya-Allah. Dan yang akhir tuan-tuan tadi tentang usrah keluarga. Tentang usrah keluarga. Saya nak menekankan tentang usrah keluarga ni tuan-tuan dan puan. Saya harap tuan-tuan dapat menghubungi kami. Hubungi saya terus tuan-tuan. Ada masalah tentang keluarga, ada masalah dengan anak-anak, ada masalah dengan isteri, ada masalah dengan suami. Terutama masalah macam mana kita nak letakkan keluarga kita supaya keluarga kita tuan-tuan dan puan insya-Allah mempunyai kekuatan untuk mengamalkan Islam. Supaya mudah mengamalkan Islam. Mudah salat, mudah salah berjemaah, mudah kita belajar ilmu, mudah ke masjid, mudah baca Quran, mudah kita baca hadis, mudah kita adakan majlis ilmu di rumah kita, mudah kita membesarkan Allah, mudah tuan-tuan dan puan. Mudah hidup. Makan cara Islam, minum cara Islam, hidup cara Islam, tidur cara Islam, bekerja cara Islam. Di rumah kita tuan-tuan asasnya. Ini tuan-tuan dan puan, saya boleh bantu dan teman-teman ada bantu. Kita ada ustaz dan ustazah yang bersama dengan saya yang redha bila-bila masa sukarelawan kita tuan-tuan untuk membantu tuan-tuan di peringkat keluarga. Kontak saya. Tuan-tuan kontak saya atau kontak Nisa tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan bincang macam mana caranya nak buat. Percuma tuan-tuan, percuma. Percuma tuan-tuan dan puan. Khidmat sedemikian ni, khidmat praktikal ni percuma tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok jadual kita tuan-tuan. Dapatkan jadual kita. Tuan-tuan dapatkan jadual kita insya-Allah. Mudah-mudahan dalam jadual ni tuan-tuan akan tengok apa program kita pagi pukul 7 dan apa program kita pukul 9.15 malam. Akhirnya tuan-tuan dan puan akhirnya insya-Allah saya nak simpulkan Pertama tadi yang kita cerita tajuknya ialah keluarga yang kuimpikan. Itu tajuk. Mestilah keluarga yang asasnya ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jadikan diri kamu dan keluarga kamu selamat daripada azab neraka. Dan selamat daripada azab neraka. Tuan-tuan mesti selamatkan anak, selamatkan diri, selamatkan isteri, selamatkan adik, abang dan kakak, selamatkan seluruh keluarga. Daripada apa tuan-tuan? Selamatkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu prinsip dia. Nombor 2 tuan-tuan. Nombor 2, kita kesian tengok anak-anak kita yang tidak terdidik. Minta maaf tuan-tuan dan puan. Saya dah menyebutkan anak kita masuk dalam kumpulan anak derhaka.
Betapa ramai anak derhaka, tuan-tuan. Tidak ada rumah yang tidak ada anak derhaka. Kalau tidak derhaka perkataan, derhaka perbuatan. Tak ada derhaka perbuatan, derhaka hati. Macam-macam, tuan-tuan, dalam rumah kita. Yang ketiga yang saya sebut tadi, tuan-tuan. Kenapa timbul kederhakaan ini? Kerana minta maaf saya. Bukan saya nak mengenepikan ini feedback yang saya dapat, bacaan-bacaan yang saya dapat, ustaz-ustaz yang selama 1 tahun 8 bulan ni, profesor-profesor, doktor-doktor yang bersama dengan saya menimbulkan persoalan ini. Dia kata pasal apa? Pasal mak bapak, terutamanya ayah-ayah, tidak memainkan peranan yang sewajarnya. Peranan mendidik, peranan menunjukkan contoh, peranan memberikan khidmat advice, nasihat, peranan menegur, peranan menunjukkan contoh yang baik, peranan berkomunikasi, peranan meraihkan anak-anak, peranan duduk bersama dengan anak-anak, peranan bermesra dengan anak-anak. Tuan-tuan, peranan tuan-tuan dan puan insya-Allah meletakkan asas agama kepada anak-anak. Kita menjuarai, mak bapak jadi juara-juara dalam rumah untuk menentukan solat kita, puasa kita, puasa sunat kita, puasa fardu kita, zikir kita, doa kita, Quran kita. Tuan-tuan, kita mulakanlah tuan-tuan. Kita mulakan insya-Allah supaya dalam bilik-bilik anak kita terdengar suara-suara Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Nun sayup-sayup di mana-mana pun rumah kita yang tersegam itu. Dengar tuan-tuan alunan-alunan Al-Quran, dengar kata-kata hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita nak umat kita. Pada masa yang sama tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita nak maju dalam dunia. Yang engineer menjadi engineer, yang guru menjadi guru, yang meniaga menjadi meniaga, yang korporat menjadi korporat. Kita tidak sampingkan dunia, tuan-tuan. Itu yang keempat. Jangan sampingkan dunia. Kita mengejar akhirat, tetapi saya kata prinsipnya, tuan-tuan, akhirat dijunjung, dunia dikelek. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan, insya-Allah banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doalah, tuan-tuan, minta maaflah. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga apa yang diberikan kepada kita mendapat rahmat dan rahim daripada Allah, supaya anak kita terdidik, supaya kita mendidik, dan diri kita dulu sebagai ibu dan ayah menjadi orang-orang yang terdidik, dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan didikan itu kita sampaikan kepada anak-anak. Akhirnya menjadikan keluarga yang padu, yang mantap, yang tepat, yang hebat, yang ampuh. Yang dapat bertahan, tuan-tuan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dapat mempertahankan Islam dalam ruang lingkup keluarga kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, terima kasih kepada penganjur, terima kasih kepada teman-teman muslimin dan muslimat daripada Surau Al-Islah, daripada Kota Seri Emas, Nilai Negeri Sembilan, dan kepada para hadirin yang dapat mengikuti melalui Facebook page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Tuan-tuan dan puan, kita harap kita dapat berjumpa lagi. Kepada tuan-tuan, kepada siapa-siapa saja yang nak buat program ini macam yang dibuat oleh Surau Al-Islah daripada Kota Seri Emas ni, dinilai ni, tuan-tuan boleh hubungi kami, tuan-tuan. Hubungi kami, kita boleh aturkan. Tentang tajuk kita boleh fikir. Tajuk kita boleh bincang bersama-sama. Apa tajuk yang paling sesuai. Minta maaf tuan-tuan dan puan, kita dah terlebih, rasa-rasanya dekat 15 minit dah kita terlebih. Bukan memang tak sampailah dalam 11 minit kita dah terlebih daripada rancangan awalnya. Tadi kita mula pun kita lewat dalam 6-7 minit tadi, tuan-tuan dan puan, ada kerana masalah sikit teknikal yang telah pun dapat diselesaikan, insya-Allah. Jumpa lagi. Terima kasih kepada semua, khusus, minta maaf tuan-tuan, saya nak sebut nama ni, khusus kepada Puan Rohani Hamdan dan suami Puan Rohani iaitu Cik Roslan yang telah bersama-sama menjayakan program ini, dan juga kepada semua ahli jamaah Surau Al-Islah Kota Seri Emas Nilai Negeri Sembilan. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan. Terima kasih dan maaf daripada saya kalau ada tutur bahasa saya yang tidak menyenangkan tuan-tuan dan puan. Saya buat, saya tuturkan, saya katakan, saya hamburkan semata-mata ada nama dakwah, mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada niat nak mengetuk, tidak ada niat nak mengecil-ngecilkan, tidak ada niat nak kata orang untuk memperkecil-kecilkan siapa-siapa pun tuan-tuan dan puan. Cukup setakat itu. Apa-apa pun tuan-tuan, apa-apa pun kontak kita tuan-tuan. Apa-apa mengenai keluarga ni, apa saja mengenai keluarga ni tuan-tuan dan puan, tuan-tuan boleh kontak kita lah, insya-Allah. Tapi kita kaunseling kita ni kelompok.
individual counselling kita tak buat lah tuan-tuan. Kita tak ada masa untuk itu. Kelompok macam ni, ini counselling lah ni. Ini kelompok yang besar macam ni, inilah counselling yang kita buat. Individual counselling. Let me tell you, individual counselling kita tak buat. Dulu saya buat tuan-tuan, dulu. Sekarang dah tak buat lah tuan-tuan. Sebab kita tidak banyak masa. Kerana masa banyak ditumpukan untuk membina komplek Anjung Husnul Khatimah itu, insya-Allah. Cukup setakat itu, doa lah tuan-tuan, doa kat saya. Siapa-siapa yang dah mendengar program saya ni tuan-tuan, dengar cerita, saya pun kawan-kawan saya dah pergi tuan-tuan. Harun Din dah pergi, Ismail Kamus dah pergi, Hasan Din dah pergi, Hashim Yahya dah pergi, semuanya dah pergi tuan-tuan. Tinggal saya saja dalam forum Perdana Ehwal Islam. Apa pun tuan-tuan dengar, kalau tuan-tuan dengar Dr. Hasan dah tak ada di dunia, sedekahkanlah sepotong Fatihah buat roh saya tuan-tuan, insya-Allah. Itu saja yang saya harapkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan komplek Anjung Husnul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program komplek Anjung Husnul Khatimah.